Okay, kita sambung lagi. Jadi hujah yang ketiga adalah kita melihat ketika mengambil emas, start umur 52 sampailah umur Nabi SAW 60, maka Nabi berkahwin dengan baki lagi 11 orang isteri. Ketika zaman remaja, zaman yang sehat, zaman yang kuat, kan, Nabi hanya berkahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha sampai umur 52, barulah Allah memerintahkan Nabi SAW berkahwin dengan wanita-wanita yang lain. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW bukan orang yang sengaja nak berkahwin ramai, tetapi ia adalah perkahwinan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas dasar-dasar sebab-sebab tertentu. Kemudian yang keempat, baginda berkahwin dengan Saudah radhiyallahu anha selepas Khadijah. Ketika diriwayatkan Saudah ketika itu berusia 80 tahun. Selepas kewafatan Khadijah, maka Allah memerintahkan Nabi SAW untuk berkahwin dengan Saudah, umurnya 80 tahun, kan? Sebagai penghormatan kepada janda pertama Islam. Sebab ketika itu ramai orang, keadaan ketika itu manusia memperkecil-kecilkan janda. Ramai orang yang memandang remeh terhadap status janda dan sebagainya. Maka Nabi Islam itu datang untuk memuliakan wanita. Dan Nabi SAW sendiri memberi penghormatan kepada janda itu dengan berkahwin dengan Saudah ketika umurnya 80 tahun. Dan ada juga perkahwinan di atas faktor politik dengan seorang wanita Yahudi, Safiyah, dan juga wanita Kristian, Maria, yang akhirnya menyebabkan kabilah daripada Safiyah dan juga Maria itu memeluk agama Islam, kan? Dan yang terakhir, kita melihat sejarah Nabi-Nabi yang terdahulu, Nabi Musa, Ibrahim, Sulaiman, juga berkahwin lebih daripada satu orang. Jadi mengapa kita melihat Barat itu sengaja untuk bukan Barat sajalah, orang-orang yang bencikan Islam itu sengaja memperlihatkan Islam itu sebagai suatu bentuk penindasan, sebagai suatu bentuk ketidakadilan dan sebagainya, kan? Okey, melihat sejarah perkahwinan yang poligami ini adalah suatu perkahwinan yang biasa, tetapi hanya lelaki sahaja yang dibenarkan untuk berkahwin. Dan mengapa wanita tidak dibenarkan untuk berpoligami dalam Islam, itu satu soalan yang lain yang akan kita bincangkan insya-Allah. Kemudian hikmah disyariatkan poligami. Sebab apa disyariatkan poligami itu, kan? Sebab apa disyariatkan poligami? Okay, yang pertama, untuk mengatasi bilangan wanita yang ramai manakala lelaki yang layak dikahwini adalah sedikit. Macam yang saya sering sebut di dalam kelas, kita melihat jumlah lelakinya lebih daripada 1/8 daripada jumlah wanita. Jadi pergi mana lelaki yang lain itu, kan? Jadi lelaki banyaknya ada dekat atas jalan raya, ada dekat dalam kebun getah, ada dalam penjara, ada dalam pusat pemulihan, kan? Jadi baki lelaki yang layak dikahwini itu sangat sedikit, kan? Jika Islam hanya memberikan 1/1, kan? 1/1. Kalau 1/8 tadi ni, 1/1, 7/8 lagi itu, mereka nak kahwin dengan siapa? Kan? Sebab itu Islam memberikan ruang, bukan memberikan paksaan, ia sebagai pilihan. Sebab itu Islam memberikannya ruang supaya agar lelaki yang layak dikahwini dapat juga memberikan ruang kepada wanita-wanita yang tidak mendapatkan pasangan yang baik ini untuk mencari jodoh yang baik, kan? Kita tengok banyaklah akhbar-akhbar yang mengatakan jumlah wanita itu yang belajar semuanya tinggi-tinggi, kan? Tapi yang lelaki punya tak tahu berada di mana. Okey. Yang kedua, hikmah untuk meramaikan zuriat, meramaikan hamba Allah Subhanahu Wa Taala, meramaikan umat Nabi SAW. Nabi SAW berkata, tazawwaju wadud al-wadud, kahwinilah dengan wanita yang mempunyai keturunan yang ramai dan juga wanita yang lembut, kerana aku sangat berbangga dengan ramainya umat aku di akhirat nanti, kan? Kemudian hikmah yang